Kalau zaman ini jiran tetangga kita, kalau tadi kita cerita jiran tetangga Rasulullah, jiran macam ni, jiran, tapi kita berpijak di dunia realiti, dekat Bungking ke dekat mana-mana ni, apa yang kita boleh buat? Adakah kita nak tengok, nak ziarah orang sakit, kawan-kawan kita, jiran kita? Mungkin tak semua kita boleh sempat. Tapi yang kita boleh buat, yang pertama, kalau boleh jangan sampai membiarkan nyamuk di tempat rumah kita. Ustaz ni berbual macam NEA pula, National Environment Agency pula. Bukan kerana sesiapa yang suruh, tapi kerana kita orang Islam, kita tak nak disebabkan kita ada orang mudarat. Itu orang Islam yang sebenar. Jangan sampai membiarkan nyamuk. Ini kita berpijak di tempat kita sebenar. Apa yang practicality kita boleh buat? Sebagai umat Islam, kita bukan jaga agama kita, bangsa kita, keluarga kita, malah semua orang-orang Islam kita jaga. Seperti mana Rasulullah SAW menjaga semua bangsa yang lain, semua manusia. Nyamuk, jangan sampai kita biarkan. Balik rumah tengok. Ini yang sering anak-anak orang lain sakit semua pasal kita kadang-kadang, na'udzubillah. Semualah. Kedua, kain baju kita yang kita jemur. Kita kena berpijak di dunia yang realiti. Jangan kita cerita tentang Rasulullah SAW, cerita tentang para sahabat, cerita tentang ini, tapi kita tak tahu macam mana nak buat di zaman kita sekarang. Kain baju kita, ibu-ibu, kalau boleh kita keringkan betul-betul. Mop kita keringkan betul-betul. Jangan sampai dia mengotorkan kain baju orang lain. Kan? Agak-agak kita diberi pahala, tentu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dapat laksanakan demikian. Ya, tuan-tuan rahimakumullah, kalau boleh, yang sering kita sebut tu, di depan rumah kita tu jangan ada obstruction. Jangan taruh macam-macam taman, ya. Macam kat taman, pergi rumah dia macam ada taman, ada kebun bunga, ada taman binatang, ada tempat duduk kedai kopi. Berapa kau beli rumah kau ni? Dahsyat sampai ke depan. Tapi mengganggu orang lalu lalang kadang-kadang. Jangan sampai mengganggu orang lalu lalang. Takut-takut ada kebakaran dan sebagainya, susah. Dan kepada anak-anak muda kalau ada di sini, kalau kita nampak orang-orang tua yang ada daripada bangsa apapun, sebagai orang Islam, kita bantu angkat barang dia, kita bantu dia, kita ziarah dia kalau perlu. Kenapa? Kalau dia kata, kenapa kau datang bersihkan rumah aku? Kenapa kau baik? Kerana Rasulullah SAW ajarkan aku macam tu. Kerana agama aku ajarkan macam tu. Bukan kerana sesiapa yang lain ajarkan aku macam tu. Yang terakhir mungkin, andai kata kalau kita ini, ya, yang paling common, hari ini pun kita kena jaga. Jangan sampai buat bising. Ada kadang-kadang anak-anak orang masih tidur. Kita kena prihatin. Hati yang bersyukur ni hati yang prihatin pada sesama manusia. Umat Rasulullah prihatin pada semua. Itu sebab saya pun tak nak bual panjang ni. Nak kena stop juga, takut nanti panjang. Baik, akhir sekali kita lihat satu atau beberapa cerita Rasulullah SAW, supaya menjadi satu perkara yang kita sematkan dalam hati kita. Kita hidup sekarang ni tak lapar selalu. Baginda Nabi SAW sering lapar kerana umatnya. Baginda sampai ikat perut dengan batu kerana umatnya, tak makan kerana umatnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mempertahankan Nabi SAW sampai orang tidak boleh memukul Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar mukanya pun berdarah sampai-sampai dia pingsan. Bangun dari pingsan dia tak tanya lain. Yang dia tanya adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Salah seorang ibu, if you can relate as a Muslimah, ibu cinta pada anak, cinta pada suami. Tapi di dalam peperangan Uhud, Ummu Umar ataupun namanya Hindun, beliau adalah orang yang pergi ke medan peperangan kerana nak tahu keadaan Rasulullah SAW, yang mana dikatakan hampir tewas. Jadi apabila dia cari Rasulullah SAW, diriwayatkan Nabi pun nampak dia di dalam peperangan Uhud. Perempuan boleh sampai ada peperangan. Jadi para sahabat nak sampaikan berita kepada Ummu Umar ataupun Hindun ini bahawa anaknya telah syahid di dalam medan peperangan. Kata mereka, wahai Hindun, anakmu ini gugur dalam medan peperangan. Apa jawab dia? Semoga-moga Allah menerima dirinya sebagai seorang syahid. Mana Rasulullah SAW? Aku yang nak tahu Rasulullah. Datang lagi sahabat memberitahu,
Bukan hanya anakmu, suamimu juga mati di dalam peperangan. Mati, suami kita bayangkan tak pulang lagi. Dijawab oleh Hindun, aku tak nak tahu. Alhamdulillah, moga-moga dia jawab, moga-moga dia diberikan ganjaran yang hebat. Yang aku nak tahu, mana Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lagi seorang sahabat menyatakan, saudara lelakimu pun mati dalam peperangan tersebut. Waihat, sampai dia marah, kecelakaanlah pada kamu ni semua. Yang mereka ni semua moga-moga Allah berikan pahala syahid. Yang aku nak tahu adalah Rasulullah SAW. Mana Rasulullah SAW? Cari sehingga dapat bertemu Rasulullah. Rasulullah pun mengucapkan takziah pada dia. Apa jawab dia? Jawab seorang sahabat ini wanita. Katanya, moga-moga Allah menerima adik-beradikku, anakku, suamiku sebagai syahid. Tapi melihatmu ya Rasulullah, engkau selamat, segala-gala kedukaanku hilang bila melihat Rasulullah SAW selamat. Ini cinta yang kita perlu ada pada Rasulullah SAW. Banyak kisah cinta para sahabat pada Rasulullah SAW, terlalu banyak. Tapi satu yang perlu kita tanya sebagai penutup, mengapa mereka boleh cinta Rasulullah SAW sampai korban nyawa, sampai korban diri, sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu pagi-pagi hari dah tunggu kat depan rumah Rasulullah. Kerana apa? Nak tengok wajah Rasulullah SAW sahaja. Kenapa mereka boleh cinta Nabi SAW begitu hebat? Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam nazaknya yang nak bawa dia kepada kematian, apa dia minta? Mohonlah kalau aku dapat mati dan dikebumikan di tepi kuburan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dia minta tu juga. Kenapa? Kerana akhlak Nabi SAW. Kerana Nabi adalah insan yang mencampuri masyarakatnya. Kalau Nabi insan yang hanya duduk di gua betapa, nescaya tidak akan ada orang boleh sayang Rasulullah macam tu. Kalau Nabi hanya memikirkan dirinya sahaja nak masuk syurga dan tak fikirkan umatnya ataupun masyarakatnya, nescaya tak akan ada orang yang sanggup mempertahankan Rasulullah macam tu. Rasulullah SAW pernah mendoakan Sayyidatina Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah binti Abi Bakrin, Allahumma ighfir li Aisyah binti Abi Bakrin ma taqaddamat wa ma ta'akharat min dhanbiha. Ya Allah, ampunkan Sayyidatina Aisyah, ampunkan Aisyah binti Abu Bakar dosa-dosanya yang dahulu dan akan datang, yang zahir dan yang batin. Sayyidatina Aisyah gembira sangat. Siapa tak gembira didoakan oleh suami, didoakan oleh Rasulullah? Nabi tanya, apakah kau gembira wahai Aisyah? Ya, tentu aku gembira. Tuan-tuan, doakan untuk suami, isteri-isteri tuan-tuan dengan nama khusus. Itu sunnah Rasulullah SAW. Demi Allah wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku baca tadi, Allahumma ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, apa yang dahulu dan akan datang, yang tersembunyi dan tersirat dan yang zahir. Itu demi Allah doaku untuk umatku dalam setiap solatku. Itu cinta Rasulullah pada kita. Kita yang dia belum nampak. Kita sayang anak suami kerana dah nampak, kerana keluar dari kita. Tapi Nabi SAW sayangkan kita walaupun kita belum nampak. Nabi doakan walaupun dalam solat yang kita tahu sampai kakinya bengkak. Kalau solat kaki bengkak tu bukan solat 2 minit, bukan solat 2 rakaat, solat lama berrakaat-rakaat sehingga bengkak. Apa yang membuat panjang? Antara riwayat menyatakan kerana Nabi mendoakan kita umatnya. Kalau kita cinta Rasulullah SAW, ikuti sunnah Nabi. Dan antara sunnah Nabi sehingga orang boleh mencintai Rasulullah SAW adalah Nabi hidup bersama masyarakatnya. Pergi ke pasar, senyum, amanah, jujur, nampak sampah angkat, sayang sesama manusia, sayang sesama jiran tetangga, tidak membezakan yang Islam kafir. Tapi kalau dengan orang Islam, hak orang Islam dituntut. Moga-moga pertemuan kita di malam ini dapat menghasilkan hati-hati yang terbuka pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na wa rafa'na wa syarrifna bil ilmin nafi'. Allahumma amisna ala dinil Islam wa rzuqna bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
وانفع به أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وديارنا وجميع المسلمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat ilmu yang sering kami dapat ini, Ya Allah, dengan kemurnian dan kemulahan-Mu, Ya Allah, dalam menghadirkan kami dalam majlis-majlis yang diberikan doa oleh para malaikat seperti malam ini, Ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat buat diri kami, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat jiran tetangga kami, buat masyarakat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbaik-baik kepada semua masyarakat dan hamba-Mu, Ya Allah, sehingga kami menjadi penyebab agar ibu bapa dan anak-anak kami meraih syurga dan ridha-Mu, Ya Allah, supaya kami menjadi penyebab dengan akhlak kami dan doa kami ini agar suami dan isteri kami mendapat hidayah dan rahmat daripada-Mu, Ya Allah, supaya kami jadi penyebab agar jiran tetangga dan masyarakat yang lain melihat keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kami, melihat keindahan agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Allazi yaghfiru warhamu dzambal azim. Ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah, dosa-dosa yang telah selalu kami lakukan, Ya Allah, dosa-dosa yang kami mengucapkan untuk bertaubat tapi masih lakukan lagi, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak pernah jemu memberi pengampunan selama mana kami tidak pernah jemu meminta pengampunan padamu, Ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami menggunung tinggi, Ya Allah, tapi rahmat-Mu kami yakin lebih luas daripada segala dosa-dosa kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan, Ya Allah. Ada di antara kami yang mempunyai hajat, Engkau berikan hajat mereka, Ya Allah. Ada di antara anak-anak kami yang belum mendapat hidayah, Engkau bukakan pintu hidayah daripada diri-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ada di antara kami yang mungkin Engkau redai amalan-amalannya, Ya Allah. Janganlah Engkau melarang agar pahala juga sampai kepada guru-guru kami yang mendidik kami, Ya Allah. Ibu bapa kami, datuk nenek kami yang mendidik kami, Ya Allah. Rahmatilah mereka, Ya Allah, yang masih ada bersama kami atau telah pulang ke rahmatullah. Berikanlah rahmat-Mu, Ya Allah. Luangkan dan lapangkanlah kuburan mereka, Ya Allah. Lapangkan kuburan mereka, Ya Allah. Rahmatilah mereka di dalam alam barzakh, Ya Allah. Pertemukan kami dan keluarga kami, insya-Allah, di bawah panji junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga-Mu, Ya Allah, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi asy-syafi'il musyaffa' wa 'ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi ajma'in wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.